Hai, saya akan membentangkan dari segi pengenalan iaitu dasar kebudayaan negara ataupun lebih dikenali sebagai DECAN menetapkan hala tuju menjadikan Malaysia sebagai negara maju rakyat berbudaya yang menunjangi ataupun ditunjangi tiga elemen utama iaitu tata susila, tata cara dan tahap keintelektualan serta amalan nilai-nilai murni. Seterusnya, saya akan membentangkan pemilihan teras kami daripada 7 teras DECAN, iaitu kami memilih teras ke-6 iaitu penjanaan ekonomi kebudayaan. Teras ini merupakan aspek yang penting dan merujuk kepada usaha memanfaatkan kekayaan budaya sebagai sumber ekonomi yang memberikan nilai tambah kepada negara. Dalam konteks ini, penjanaan ekonomi kebudayaan membekalkan pelbagai inisiatif dan program yang dilaksanakan untuk membangunkan industri kreatif. Seterusnya, saya akan membentangkan strategi dan pelan tindakan. Strategi yang dipilih ialah meningkatkan permintaan pasaran, karya seni, budaya dan warisan. Strategi ini merupakan langkah yang strategik dalam usaha mempromosikan pengiktirafan kebudayaan Malaysia. Pelan tindakan yang pertama ialah dengan meluaskan rangkaian pasaran luar dan dalam negara yang memberikan kesan yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi kebudayaan. Kedua, dengan menubuhkan pusat jualan produk di lokasi-lokasi yang strategik. Hal ini membolehkan perniagaan dilakukan dengan lebih efektif. Pelan tindakan yang terakhir ialah dengan mengembangkan platform dalam talian untuk menjual produk budaya dan karya seni. Hal ini membolehkan produk budaya Malaysia dikenali di peringkat antarabangsa. Perancangan program yang akan dianjurkan adalah program pameran, iaitu kembali kepada akar memahami nilai budaya dalam kraf tangan. Program pameran ini akan dianjurkan di Museum of Asian Art Kuala Lumpur. Program pameran ini bertujuan untuk meluaskan rangkaian pasaran produk kraf tangan dalam dan luar negara. Pameran ini juga dapat mempromosikan hasil kraf tangan tempatan seperti batik, songket, bakul, anyaman dan banyak lagi. Objektif bagi program pameran ini adalah untuk meningkatkan kesedaran jenama produk kraf tangan negara. Melalui program pameran ini, produk kraf tangan dapat dipromosikan kepada khalayak ramai serta dapat meningkatkan pengiktirafan dan perhargaan terhadap jenama melalui interaksi secara langsung dengan pelanggan, rakan kongsi dan media. Objektif yang seterusnya adalah untuk meningkatkan jualan dan pesanan. Jualan produk kraf tangan ini dapat ditingkatkan dengan mempamerkan produk kraf tangan yang unik dan berkualiti tinggi kepada khalayak yang lebih luas. Orang ramai juga dapat membuat tempahan produk melalui pameran ini. Objektif yang terakhir adalah untuk mengembangkan rangkaian perniagaan. Pameran yang dianjurkan dapat membina dan mengukuhkan hubungan dengan bangsa pembeli, pengedar dan rakyat kongsi dari pelbagai negara. Seterusnya dapat mewujudkan kerjasama strategik dengan perniagaan tempatan dan antarabangsa untuk meningkatkan jangkauan pasaran. Seterusnya, sasaran audiens, yaitu golongan remaja. Ia dapat menarik minat dan pelibatan mereka. Selain itu, ia juga membina generasi masa depan yang lebih kreatif dan menghargai seni. Antara golongan remaja yang berkaitan adalah seperti sekolah rendah, sekolah menengah, dan institusi pengajian tinggi. Sasaran audiens yang kedua pula ialah pelancong atau orang luar. Ini karena ia dapat memperkenalkan dan mempromosikan warisan seni dan budaya tempatan kepada pelancong. Selain itu, dapat meningkatkan kesedaran dan penghargaan terhadap tradisi dan keunikan komuniti setempat. Oleh itu, secara keseluruhannya, dengan mengenal pasti dan memasarkan audiens ini, pameran seni dapat menjadi lebih merangkumi dan berjaya dalam mencapai objektifnya. Ia bukan sahaja memperkayakan pengalaman budaya dan artistik komunitas setempat, tetapi juga menyokong perkembangan seni dan budaya secara keseluruhan. Melalui strategi pemasaran yang berkesan dan penglibatan komuniti yang aktif, pameran seni dapat mencipta impak yang berpanjangan dan bermakna.
Hari ini saya akan membincangkan tentang kepentingan penajaan ekonomi kebudayaan dalam dasar kebudayaan negara kepada pihak berkepentingan. Kepentingan yang pertama ialah pembangunan industri kreatif. Dalam pembangunan industri kreatif, kita dapat mengembangkan pasaran dalam membuka peluang kepada produk budaya dan kreatif untuk menembusih pasaran tempatan dan antarabangsa, iaitu dalam meningkatkan permintaan dan nilai ekonomi produk budaya. Dalam pembangunan industri kreatif juga, kita dapat menginovasi dan kreativiti, iaitu dalam mendorong inovasi dalam industri kreatif dengan menggabungkan elemen budaya dengan teknologi moden, iaitu mewujudkan produk dan perkhidmatan yang unik dan berdaya saing. Kepentingan yang kedua ialah penciptaan peluang pekerjaan. Penciptaan peluang pekerjaan baharu dapat menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor budaya dan kreatif termasuk dalam bidang seni, kraft, hiburan dan warisan budaya. Dalam penciptaan peluang pekerjaan juga, kita dapat peningkatan kemahiran. Dalam peningkatan kemahiran, kita dapat memberi peluang latihan dan pembangunan kemahiran kepada pekerja dalam industri budaya dalam meningkatkan kompetisi dan daya saing tenaga kerja tempatan. Kepentingan yang ketiga ialah penambahbaikan infrastruktur budaya. Dalam penambahbaikan infrastruktur budaya, kita dapat penambahbaik dalam fasiliti dan ruang kreativiti seperti muzium, galeri, pusat dan tempat acara budaya yang menyokong aktiviti budaya dan kreatif. Dalam penambahbaikan infrastruktur juga, kita dapat akses kepada teknologi untuk peningkatan akses kepada teknologi dan platform digital untuk mempromosikan dan menjual produk budaya, memperluaskan jangkauan pasaran. Kepentingan yang terakhir ialah sokongan kepada komuniti tempatan. Kita dapat memberi pendapatan tambahan kepada komuniti tempatan, terutama di kawasan luar bandar, melalui jualan produk budaya dan pelancongan budaya. Selain itu, pembangunan komuniti untuk menggalakkan pembangunan komuniti melalui aktiviti budaya memperkukuhkan ikatan sosial dan solidariti dalam masyarakat. Hai, saya Aimar. Saya akan membentangkan tentang strategi. Strategi yang pertama adalah pembangunan industri budaya. Kerajaan menyokong industri seni, kraft, muzik, filem dan media digital. Penyediaan insentif kewangan seperti grant dan subsidi. Mewujudkan hub kebudayaan dan daerah kreatif untuk memudahkan inovasi dan kerjasama. Undang-undang harta intelek yang mantap untuk melindungi hak pencipta. Strategi yang kedua adalah pengkongsian awam swasta iaitu PPP. Menggalakkan kerjasama antara kerajaan dan perusahaan swasta. Menyokong inisiatif seperti festival seni dan pemeliharaan warisan. Perkongsian ini memperkayakan landscape budaya dan juga mewujudkan pekerjaan. Strategi yang ketiga adalah promosi budaya Malaysia secara global melalui diplomasi budaya dan perkongsian antarabangsa. Melibatkan artis dalam festival global untuk meningkatkan minat dunia terhadap budaya Malaysia. Menggunakan platform digital dan media sosial untuk jangkauan global. Strategi yang terakhir adalah pelaburan dalam pendidikan kreatif. Integrasi seni dan budaya dalam sistem pendidikan. Menawarkan latihan khusus dan kursus yang menggabungkan kreativiti dengan kemahiran perniagaan. Kerjasama antara institusi pendidikan dan industri untuk pengalaman praktikal pelajar.